Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih rakan saya Hani dan Muammar. Dan untuk seterusnya Auda bersama saya Ernie Safina Mustafa menerusi lintas langsung dari daerah Tutong. Seperti biasa juga akan kami berikan beberapa info semasa dan juga pengisian bahan visual yang kami sediakan untuk pagi ini. Baik, kita akan maklumkan nanti Auda antara maklumat yang kita terima, tetapi sebelum itu kita saksikan dulu edisi sempena ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei untuk pagi ini dari daerah Tutong. Mengimbau kembali sejarah penubuhan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei yang dikenali sebagai Askar Melayu Brunei atau Regimen Melayu Brunei pada 31 Mei 1961 dengan pengambilan rekrut pertama seramai 60 orang pada ketika itu yang dipilih untuk berlatih di Port Dickson, Malaya. Ini menandakan detik yang bersejarah dan era baru keberanian dan kepahlawanan bagi rakyat Brunei moden. Pada tanggal 31 Mei 1965, Askar Melayu Brunei diberi penghormatan dan kemudian dikenali sebagai Askar Melayu Diraja Brunei, dan sejak hari kemerdekaan negara pada 1 Januari 1984, Regimen Askar Melayu Diraja Brunei dinamakan semula sebagai Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Bersempena dengan Hari Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Radio Television Brunei melalui unit Rampai Pagi Cawangan Daerah Tutong berkesempatan membuat pendekatan bersama Yang Mulia Kapten Bersara Datuk Paduka Haji Bahar bin Haji Tamad, mantan Askar Melayu Brunei pengambilan pertama yang telah menambur bakti luhur bersama ABDB selama 25 tahun 6 bulan perkhidmatan dari tahun 1961 sehingga tahun 1986 dan telah banyak menimba pengalaman serta mengharungi peristiwa manis getir selama berkhidmat bersama ABDB. Mari dengarkan perkongsian beliau. Jadi pada mulanya saya didorongkan oleh jiwa saya lah untuk memasuki tentera ni. Tetapi zaman itu belum ada lagi. Salah seorang guru saya, yaitu guru besar saya, menanyakan kepada murid-murid yang berada pada masa itu. Guru saya bertanya, dan satu masa nanti saya mau jadi askar juga, mau jadi soldier. Dulu masa itu askar itu kurang diperhatikan lah, tetapi saya sudah boleh cakap askar. Saya mulai berkhidmat dalam askar sebagai askar yang pertama. Kami dilatih di Port Dickson, Malaya masa itu, belum Malaysia. Jadi selama 6 bulan, seperti askar-askar yang lain lah, macam askar Malaysia, askar Malaya masa itu. Jadi kami pun berlatih di sana mulai tahun 61. Pada 31 hari bulan, maka tertubuhlah bulan 5, tertubuhlah Askar Melayu Brunei ataupun Askar Brunei pada masa itu. Jawatan saya yang pertama ialah seperti mana kegambaran saya lah. Jiwa saya adalah infanteri dalam askar jalan kaki. Jadi askar jalan kaki ini ialah batalion. Ada batalion namanya batalion pertama askar jalan kaki. Yaitu saya berkhidmat di C Company ataupun Charlie Company. Pengalaman yang pahit tidak ada pulang dalam tentera ini, sebab kegembiraan sebagai seorang tentera, seorang wira. Jadi itulah, tidak ada yang satu masalah pun bagi saya dalam perkhidmatan saya dalam tentera ini. Artinya semuanya daripada awal hinggalah akhir, semuanya adalah dalam keadaan yang baik.
Selama berkhidmat bersama ABDB, berbagai jawatan dari lain-lain unit di dalam ABDB pernah dijawat beliau, seperti pegawai waran bahagian pengambilan, penolong pegawai memerintah pasukan askar muda, dan beliau juga merupakan orang pertama sekali diberi tanggungjawab untuk mengendalikan hal ehwal pengambilan ketika berpangkat pegawai waran 2 dalam tahun 1968 dan juga orang pertama menjawat jawatan sebagai PMC Mess Sergeant. Perkara ini terjadi pada 8 hari bulan Oktober 1966. Jadi inilah keadaannya musuh-musuh TNQ itu menyerah diri kepada kita ni. Masa tu saya SIKAM ni. SIKAM ni punya operation ni. Si company maksudnya? SIKAM ni. TNQ. Apa maksudnya tu, Datuk? Tentera Nasional Kalimantan Utara. Oh. Ini baki-baki, saki-baki. Askar-askar diorang lah ni. Yang untuk mengikut apa yang saya tanya pada seorang namanya Kapten Baha. Baha namanya. Saya tanya, kamu dari mana? Kami dari Tentera Nasional Kalimantan Utara. Oh. Pangkat kamu apa? Saya bagi tahu. Saya Kapten. Tinggi Kapten kamu. Pangkat kamu. Saya Sarjan Mejar. Masa tu. Buka baju. Saya suruh buka baju. Tapi hanya tidak nampaklah buka baju. Orang melukis. Lukisannya. Inilah keadaan mereka ni. Jadi sebenarnya apa yang berlaku ni sebenarnya? Yang berlaku ni artinya diorang ni menyerah diri. Diorang sudah menyerah serinda kami. Adakah diorang ada membawa satu benda ataupun diorang kan memberontak atau macam mana ceritanya? Diorang memang ni tujuan diorang pertama ialah diorang ada mempunyai senjata. Diorang ada mempunyai peluru-peluru yang boleh dikatakan cukup lah mengikut dalam itu. Ada yang dibagi tahu dan kami beli out. Dia punya peluru-peluru dan senjata-senjata. Dan sampai masa ini makali di museum kita ada senjata mereka di sana. Jadi macam mana tu perasaan di sekitar orang menghadapi situasi masa tu? Macam mana tu? Yang pertama, saya memang bangga sebagai wira. Artinya, diorang ada 4 orang, saya 1 orang misalnya. Tapi ada orang saya yang lain lagi, tapi sudah turun ke bawah lah artinya. Turun. Termasuk pegawai saya. Jadi saya kemudian terpaksa apabila saya melihat tatakan-tatakan ada bekas-bekas apa namanya ini pemberontakan ini. Saya ikut. Tapi bila saya ada satu batang yang besar lah, batang besar. Jadi dari sana saya lihat ke bawah, rupanya ada orang di bawah. Dia mengkali ia sudah melihat. Serinda kami. Dia cakapnya, serinda kami. Serinda naik, okey. Tuan, yang saya timbak. Satu suara. Yang saya dengar masa itulah. Kerana Allah juga. Jangan. Saya tidak jadi. Saya tidak jadi menimbaklah. Kamu sendiri naik. Yang 2 orang, 3 orang itu sudah menghadapi saya. 3 orang. Yang seorang, Ilan namanya. Si Kenneth dan Musa. Kami sama-sama selepas satu barulah kami ada. 2. Jadi berdualah kami. Baik, itulah dia. Memang bagi seorang tentera nyerang sifat berani itu perlu ada. Mesti ada. Walaupun menghadapi musuh lebih daripada seorang, namun nak nyerang keberanian dan itulah daripada kejadian itu di sekitar nyerang jadikan satu potret gambar sebagai kenangan betul. Ya, sebagai satu anulah. Yang saya hanya untuk negara. Hanya untuk negara, bangsa dan negara, iaitu kerjaan ke bawah duli masa itu. Ini menjadi perangsang saya untuk tidak ada terasa takut. Artinya kita beranilah sebagai seorang wira. Berani demi negara. Demi negara, bangsa dan negara. Atas keberanian tersebut, beliau telah dianugerahkan The Most Gallant Order of Pahlawan Negeri Brunei 4th Class untuk penglibatannya dalam penangkapan 4 orang pemberontak dari TNKU. Atas jasa yang telah ditaburkan selama berkhidmat bersama ABDB dan bukannya sedikit jasa-jasa yang telah dicurahkan.
beliau telah dikurniakan beberapa pingat dan pada 10 Februari 1976 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan gelaran Datuk Paduka kepada beliau. Sebagai seorang veteran dan mantan kepada ABDB, beliau menekankan akan kepentingan menjaga disiplin yang menjadi teras kepada kewibawaan dan ketokohan kepada individu yang bergelar tentera yang bertanggungjawab dalam menjaga hal ehwal kebajikan dan mempertahankan negara, kerana tanpa mempunyai disiplin yang tinggi, maka tidak akan dapat menjalankan tugasan dengan baik dan mampu mengganggu gugat keamanan serta kesejahteraan rakyat dan negara.